Okay, so hari ni kita sambung lagi discussion. Malam kita stop setakat nombor 3. So hari ni nombor 4. Kamu dah cuba buat belum? Dah. Okay, cuba tulis. Yang dah tulis dah. Aku nak tengok sekejap siapa yang dah buat. Okay. So dah try tapi tak dapat. Dah tapi kurang faham. Okay, so maksudnya ini untuk soalan nombor 4 lah kan? Kamu try tak dapat ni. So yang part A, kalau kamu tengok soalan dia. Okay, soalan ni suruh proof. Okay, proof yang ini adalah samakan dengan yang ni. Okay, so macam kita dah belajar itu, kalau kita nak proof, kita kena bermula daripada yang lebih kompleks. Okay, and then proof dapatkan yang satu lagi lah. So kalau kita tengok di sini, left hand side lah yang lebih kompleks kan. Jadi untuk soalan yang melibatkan identity dengan addition formula ni, okay, kamu memang kena rujuk lah. Ini akan diberi dalam exam nanti. Jadi kamu biasakan bila menjawab soalan ni, kamu kena rujuk kepada formula-formula ni lah. So kamu cuba tengok, cari dan kenal pasti yang mana kita boleh guna pakai. Ya. Dia ada banyak cara ya, banyak cara sebenarnya. Kamu boleh guna macam-macam cara dan akan dapat bukti yang sama jugalah. Ya, cuma panjang pendek lah. Okay. So kalau kita tengok kepada soalan, cuba kamu tengok soalan ni ya, kita nak bermula daripada left hand side ya. So dia ada 2 sin angle dalam bracket ni, cos angle dalam bracket. So kalau kamu tengok angle dalam bracket ni 45 minus x ni sama. Okay, dua-duanya adalah 45 minus x. So kita boleh anggaplah dia sebagai A. Okay. So kalau kita tukar dia menjadi 2 sin A cos A lah. Macam tu lah sebenarnya kan. Okay, so kita tengoklah dalam formula kita tu. Okay, ada tak 2 sin A cos A kat dalam formula kita tu? So kalau kamu tengok, yang cikgu bulatkan tu adalah 2 sin A cos A lah. Kan? Nampak tak kat situ? Faham tak kenapa kita boleh guna yang tu? A kita, A di sini adalah 45 darjah tolak X lah. A adalah 45 darjah tolak X. So maksudnya kalau kita ada 2 sin A cos A, kita boleh tulis dia sebagai sin 2A. Okay. Okay, so kita tulis balik. Kita nak bermula daripada 2 sin 45 degree minus X cos 45 degree minus X. Okay, kita nak bermula daripada left hand side kan. And then tadi kita dah tengok formula yang kita boleh guna pakai adalah 2 sin A cos A adalah sin 2A. Kita nak pakai yang tu sebab dia ada bentuk ni. Okay. Jadi sekarang kita tukarlah kepada sin 2A tu.
So ini adalah sama dengan sin 2a. 2a kita adalah 45 degree minus x. Okay. Ini a kita ya. Ini a. So a kita di sini adalah 45 degree minus x. Okay, kemudian sin 2 times 45 minus x tu kita boleh expand lah bracket ni. So kita akan dapat sin kepada 90 degrees minus 2x. Okay. Kemudian kita tengok balik dekat formula kita tadi. Ada tak benda yang macam ni? Okay, so kita tengok balik dekat formula kita tadi. Okay, kita ada tadi maksudnya sin 90 darjah minus x. So agak-agak yang mana kita boleh guna pakai di sini? Tolak. Ada tolak dua angle kat situ. Nombor berapa nak pakai? Nombor 1. Nombor 4. Nombor 1? Nombor 4. Nombor 1 tak boleh nombor 4 kan? Memang dia tulis nombor 1, sorry. Okay, so this, yang macam cikgu tulis ni adalah nombor 4. Maksudnya kita boleh pakai nombor 4. Iaitu kalau kita ada sin A minus B, dia akan dapat sin A cos B minus cos A sin B. Dia ikut ya. Kalau untuk sin, minus, minus juga. Plus, plus juga. Tapi kamu kena tengok hati-hati untuk cos. Kalau plus, kat belakang jadi minus. Kalau depan minus, belakang plus. Ya, kena tengok. Betul-betul lah. Okay, just rujuk kepada formula sahaja. So kita nak guna sifat nombor 4 lah. Okay, sifat nombor 4. Dia akan dapat okay, sifat nombor 4 dia akan dapat macam ni lah yang kita ni kan. So equals to sin 90 cos 2x minus cos 90 sin 2x. Yang tu faham tak? Kita guna formula ni. Faham. Okey, sekarang cuba tekan kalkulator kamu. Sin 90 berapa nilai dia? 1. 1. Maksudnya 1 darabkan dengan cos 2x minus cos 90 pula? Kosong. Kosong. Okey, 0 times sin 2x. So apa kita dapat? Cos 2x. Cos 2x. Yang tinggal adalah cos 2x. Nampak? Dapat balik. So terus kita proof kat situ lah. Okey. Ada tak yang buat selain daripada cara yang cikgu buat ni? Dah dapat? Ada tak? Tak ada. Okey. Cikgu ada try satu lagi. Satu lagi cara yang berbeza lah. Tapi masih juga dapat proof benda yang sama. So, kita tengok kita cuba tengok. Okey, soalan dia. Okey, di yang ini mula-mula cikgu nampak formula nombor 4 dengan 5 ni, cikgu guna yang ni. Tapi agak panjang lah
Okey. So apa yang cikgu nampak di sini adalah yang ni lah. Sin 45 tolak X tu adalah yang ni kan, yang nombor 4. Dan cos 45 tolak X adalah yang nombor 5. Okay, so kalau kita pecahkan mengikut formula tu, kita akan dapat 2 times, okay, sin 45 minus X, kita akan dapat sin 45 cos X minus cos 45 sin X. Okay, and then darab dengan cos 45 minus X pula adalah cos 45 cos X. Sebab dia minus, so kita kena plus kan untuk cos sin 45 sin X. Okay, ambil yang ni, yang nombor 5. Okay, so sekarang kita ada hasil darab dua bracket kat sini kan. So kita expand lah. Okay, so kita expand, maksudnya expand macam biasalah. Yang ini darab yang ni darab yang ni. Okay, so kita tengok yang pertama dulu, kalau kita darab dapat apa? So dapat 2. Okay, sin 45 cos X darab dengan cos 45 cos X. So kita akan dapat apa? Kita dapat sin 45 cos 45 and cos power 2X kan? Faham tak tu kenapa dapat tu? Ni cikgu darab yang ini. Faham. Cikgu darab yang ni dengan yang ni. Ya. Okay. Lepas tu kita darab pula dengan yang belakang. Yang ni pula. So kita akan dapat, dia ada plus kat situ. So plus sin squared 45 sin X cos X. Sin X cos X kan. Itu kalau kita darab yang tu. Kemudian kita ambil pula yang ni. Darab dengan yang ni. Okay, so tolak. Dapat cos squared 45 sin X cos X. Okay, kemudian darab pula dia dengan yang belakang. So yang ini kita akan dapat minus juga sin 45 cos 45 sin squared X. Okey. Sekarang kamu tengok yang ni pula. Okey, sin 45 cos 45. Okey, sebelum tu kita buka bracket dulu lah. Jadi dapat apa? 2 sin 45 cos 45 cos squared X plus 2 sin. Okey, terus sekarang cuba tengok yang ni. Okey, dia adalah apa kat situ. Cuba tengok dekat formula ya. Formula tu dekat nombor berapa tu?
Ada 2 sin 45 cos 45. Dekat nombor berapa? Dekat nombor 7 kan? Ada tak bentuk 2 sin A cos A tu kan? So dia akan, kita boleh tulis dia sebagai sin 2 darab 45 lah kan? Sebab dia jadi sin 2A kan? So ni masih cos squared X. Plus dengan, okey yang ni pula. Adalah sin 2x kan? Sin squared 45. Okey, kemudian yang bawah sama juga. Kita ada yang ni. So minus cos squared 45 sin 2x. Okey, kemudian yang ini pula. Itu adalah sin 2 times 45 sin squared x. Okay, so kalau kita simplify kat sini, kita dapat sin 90 cos squared x plus sin 2x sin squared 45 minus cos squared 45 sin 2x minus sin 90 sin squared x. Okey, kemudian kita tengok ada tak yang kita boleh factorizekan. Kita cuba tengok siapa boleh factorize dengan siapa. Kalau kita tengok di sini ada sin 90 dengan sin 90 ni kan. So kita keluarkan sin 90. Dia akan darab dengan cos squared x minus sin squared x. Okey, kemudian yang ini siapa yang sama ni? Sin 2x dengan sin 2x. Okey, so plus dengan sin 2x darab dengan sin squared 45 minus cos squared 45. Okey. Jadi tengok pula yang ni. Ni agak panjang ya. Cuma cikgu nak bagi tahu bahawa kita boleh buat jugalah. Walaupun cara macam mana kita dapat proof juga. So kita tengok kat sini. Cos squared x minus sin squared x. Cuba tengok dalam formula tu. Dia sama dengan siapa ni? Cos 2x. Cos 2x. 1 minus 2. Okay. Yang nombor berapa tadi? Yang ni kan? Nombor 8 ni. Okay, so jadi cos 2x.
So kita dapat sin 90 cos 2x. Okey. Plus dengan sin 2x. Okey, yang ini. Okey, dia tak ada apa ni? Yang dalam formula tu tak ada sin kuasa 2A tolak cos kuasa 2A kan? Yang ada cos yang tolak sin kan? Okey, yang ada cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A. Ini adalah cos 2A. Okey, tapi kita ada sin kuasa 2 45 tolak cos kuasa 2 45. Ini samalah dengan kita bagi negatif kepada cos kuasa 2 45 tolak sin kuasa 2 45. Betul tak? Kalau cikgu buat macam tu. Sama kan? Kalau kita buka bracket kita dapat balik kan? Okay. So maksudnya apa yang kita dapat adalah negatif bagi cos 2 darab 45. Masih formula yang sama kat sini kita guna. Okay. So dapatlah negatif cos 90. Okay. So di sini jadi apa kat sini? Negatif cos 90. Okay, so kamu boleh cari macam tadi lah. Sin 90 berapa? 1. 1. So 1 darab cos 2x tambah dengan sin 2x darab dengan cos 90 adalah? Kosong. Negatif kosong lah. So tengok kita dapat proof balik. Sama je bendanya. Okay, dapat balik cos 2x. So agak panjang lah cara ni. Jadi untuk soalan bentuk macam ni memang kamu kena buat banyak latihan. Okay, kamu kena buat banyak latihan supaya kamu boleh dapat cara untuk bermula daripada mana. So memang kena buat banyak latihan ya. Cuma cikgu nak bagi tahu kat sini dia boleh pelbagai cara yang jalan kira dia betul, kita akan masih dapat proof benda yang sama. Ya, so kamu kena cubalah try and error. Cuba tengok, rujuk saja kepada formula yang dia bagi tu, yang mana kamu nampak, okey guna je yang tu. Okey, cuba tengoklah bandingkan. Okey, yang ni ada dalam formula, aku boleh tukar jadi macam ni, aku boleh tukar jadi macam ni. So cuba tukar, cuba simplify dan insyaAllah kamu akan dapat. Tapi memang kena buat banyak latihan lah. Okey. So kita dah dapat proof yang A. So yang B ni, ni ada cikgu bagi dah semalam dalam grup kelas kan. So dia dah bagi dekat kita, dia suruh solve ya. Soalan dia kata, solve for sin theta equals to square root 3 second theta. Jadi bila solve di sini, dia suruh kamu cari penyelesaian. Penyelesaian bagi siapa? So kalau dekat sini, variable-nya adalah theta. Maksudnya dia suruh kamu cari nilai sudut tersebut lah. Okay. So untuk kita simplify, kita dapatkan benda yang kita boleh guna di sini. So kalau kita tengok dalam formula, okay, kalau kamu tengok dalam formula, ada tak formula yang melibatkan second? Nombor 2. Nombor 2. Okay, nombor 2 second kuasa 2A. Yang kita hanya ada second theta. So maksudnya tak adalah yang kita boleh gunakan di situ. Okay, jadi bila tak ada, kamu kena, benda ni kena terfikir. Okay, kita kena terfikirlah. Okay, why not kita tukarkan second itu menjadi 1 per cos kan? Okay, sebab itulah yang cikgu tukar ni dapat macam ni. Okay, dapat per cos ni lah. Sebab second ni kita tukar menjadi 1 per cos theta. Okay, kemudian sebab kita nak guna formula, so kita kena cuba try and error lah. Okay, kita perlu pindah ke, kita perlu darab ke, kita perlu buat apa ke. Okay, so kat sini
kita cuba darab. Okey, cuba darabkan cos theta ke sebelah kiri, kita akan dapati dia ada 4 sin theta cos theta. Dia jadi 4 sin theta cos theta sama dengan square root 3. Okey, lepas tu kita cuba tengok pula dalam formula kita. Ada tak sin theta cos theta kat situ? 4 sin theta cos theta ada tak? Tak ada kan? Okey, yang ada hanya 2 sin theta cos theta ni ha. Okey, so cuba kita bentukkan supaya ada yang kita nak tu lah. Okey, maksudnya kita tukar supaya dia jadi 2 sin theta cos theta. Kita jadikan dia benda yang ada dalam formula tu iaitu 2 sin theta cos theta. Okey, so maksudnya 4 tu nak jadi 2 kita kena bagi 2 lah. Kan, bagi 2 kiri, bagi 2 kanan. So kita akan dapat 2 sin theta cos theta samalah dengan square root 3 over 2. Kita dapat macam tu. Okey, kemudian daripada formula yang ni, yang nombor 7 ni, maksudnya dia adalah sama dengan sin 2A kan. So maksudnya ini dia akan jadi sin 2 theta lah. Ni benda yang sama kan. Mereka ni benda yang sama. So dia tukar menjadi sin 2 theta. Okey. Macam ni. So kenapa kita kena jadikan satu ratio saja, satu trigonometric ratio sebab kita nak mencari nilai sudut. Kalau macam ni dia ada sin dengan cos, kita tak boleh cari nilai sudut dia. So kita kena jadikan dia satu trigonometric ratio saja. Sama ada sin ke cos ke tangent ke untuk kita cari nilai sudut. Okey, so yang sini kita dah tukar menjadi satu trigonometric ratio iaitu sin 2 theta sama dengan square root 3 over 2. Okey, so di sini nilai-nilai yang dia bagi dekat belakang ni ya, dalam bentuk set ni, okey, dalam bentuk set ni, so dia sebenarnya nak kamu rujuk kepada special angle, sifat-sifat special angle yang kamu kena tahulah. So dia punya ratio kita tak perlu hafal, okey. So apa yang penting adalah kita hafal rajah saja. So cikgu rasa cikgu dah ajar kan kamu macam mana kamu nak lukis rajah. Okey, untuk sudut yang 30, 60 tu cikgu cerita sekali lagi ya. Harap lepas ni tolong ingat Sebab cikgu pun dulu belajar memang cikgu hafal rajah je. Cikgu takkan hafal dia punya ratio tu. Okey. Okey, cikgu tutup kamera sekejap ya. Okey, special angle ni maksudnya kita kena ingat kita ada equilateral triangle. Equilateral triangle kita tahu sudut dia 60. Okay. So equilateral triangle ni kita potong kepada dua bahagian. So kita akan dapat right angle triangle kat situ. So sudut di atas ni pun belah dua jadi 30. Okay. Kemudian kita tahu bahawa equilateral triangle ni semua sisi dia sama panjang kan. So kita ambil sebagai 2. Sebab apa kita ambil 2? Supaya bila kita belah kita dapat 1 dan 1. Okay. So kita ambil separuh sahaja. Sebahagian daripada right angle triangle itu sahaja. Sudut di sini 60, sudut di sini 30, panjang hypotenuse 2, base dia 1. So menggunakan Pythagoras theorem kira kita akan dapati height dia square root 3. So kamu ingat yang ni saja. So bila kamu ingat yang ini kamu dah dapat 6 trigonometric ratio kita boleh baca daripada situ. Apa saja kita boleh baca. Contohnya kita nak apa? Sin 30 boleh baca kan? Okay, daripada situ. Kita nak cos 30 boleh tak baca? Bila kita dah ada semua side tu kita boleh baca lah cos 30 siapa per siapa kan. And then tangent 30 pun kita boleh baca dari rajah yang sama. Kita juga boleh baca sin 60. Kita juga boleh baca cos 60. Dan kita juga boleh baca tangent 60. Okey, dari satu rajah ini sahaja. So kamu kena ingat rajah saja. Kamu kena ingat rajah, maksudnya kamu kena faham macam mana boleh terbentuknya right angle triangle yang tu lah. So
ingat rajah saja. So apa saja yang soalan nak kita boleh baca daripada rajah. Okey, itu special angle 30 darjah dengan 60 darjah. Nah, ni ada dua sudut yang terlibat ya, 30 dengan 60. Satu lagi special angle adalah 45. Okey, satu lagi special angle adalah 45, iaitu 45 ni dia adalah isosceles triangle yang juga right angle triangle. So bila isosceles ada dua kaki yang sama dekat situ. So kita just ambil panjang dia sebagai 1 dan 1, maka hipotenus kita akan dapat square root 2. Okay, so di sini dua-dua ni sudut 45 darjah. So daripada segitiga ini kita boleh baca sin 45, cos 45, tangent 45. Okay, semua kita boleh baca. So maksudnya kalau kita tengok di sini daripada dua rajah ini 9 trigonometric ratio kita boleh dapat dia punya nilai without using calculator Okay, without using calculator. Okay, so di sini jadi kalau kita tengok di sini kita nak tengok square root 3 over 2 kan. Nilai dia sin kepada sudut apa merupakan square root 3 over 2. So kalau tengok kepada rajah ni, okay, cuba cari di rajah ni, square root 3 over 2 adalah nilai siapa? Sin. Sin kepada sudut mana? Sin 30 ke sin 60? 60. 60. Okay. So kalau kita tengok daripada rajah sangat jelas. Sin 60 sin 60 darjah bernilai square root 3 over 2. Okay, sin 60 bernilai square root 3 over 2. Jadi secara tak langsung kita dah tahulah situ siapakah yang bernilai 60. Mestilah 2 theta itulah yang bernilai 60. Barulah jadi sin 60 sama dengan square root 3 over 2. Faham tak cikgu cerita apa kat kamu ni? Okey. So bila kita dah dapat sin kepada 60 darjah bernilai square root 3 over 2, maksudnya sekarang kita kena lukis dia punya reference angle. Okey, tapi sebelum tu kena tengok dulu nilai ni. Ni soalan bagi ni. Ni sudut yang kita nak cari, sudut theta itu terletak di antara 0 darjah dengan 360 darjah. So yang kita dapat 60 tadi adalah 2 theta. So maksudnya sudut 2 theta kita tu kena darab 2 semualah kan. So dia terletak di antara 0 dengan 720 darjah. Okey, kita akan rujuk kepada sudut 2 theta ya. Dengan reference angle dia adalah sudut 60. So maksudnya kena lukis empat kuadran tu. Okay, add sugar to coffee tu kan kita nak guna add sugar to coffee. Okay, so reference angle kita sudut 60 darjah. Dan kamu kena tengok di sini, nilai sin dia positif ke negatif? Positif. Positif kan? So bila positif, sin yang positif akan berada di dalam kuadran 1 dan kuadran 2. Okay, so dalam kuadran 1, 60. Dalam kuadran 2 adalah 120. Sebab apa dalam kuadran 2 120? Sebab apa ke dalam kuadran 2 120? Tak 140 ke 150 ke? Sebab apa? Sebab apa 120 tu? Victoria angle?
Ya betul. Sebab reference angle. So kalau kita lukis reference angle, kita mesti baca dari x-axis kan. So 60 darjah kat situ. Reference angle yang sama. So maksudnya sudut dia masih kena baca daripada kosong. Reference angle dia adalah 60 darjah. So sudut masih perlu dibaca dari kosong. Okay. So bila kita baca sudut dari kosong, dalam kuadran 1 60 darjah. Dalam kuadran 2 120 darjah. Okey, kemudian kita pusing lagi sebab 2 theta ya. Sekarang kita sedang baca sudut 2 theta. So mesti sampai 720. Okey, so kamu pusing lagi lah. Sekali lagi buat satu putaran. Okey, kita putar sekali lagi untuk berada dalam kuadran pertama dan kedua. Bacaan dalam kuadran pertama dan kedua. So kita pusing sekali lagi untuk berada dalam kuadran pertama. Okey, kita pusing buat satu lagi putaran untuk kita berada dalam kuadran pertama. Maka sudut yang kita akan baca adalah 360 tambah 60 lah kan. Sebab tu kita dapat 420. Lepas tu kita pusing lagi untuk berada dalam kuadran kedua pula. So tambah lagi 360 tadi tambah 120. Okey, so dapat 480. So kalau pusing lagi, dia dah lebih daripada, kalau kita pusing nak berada lagi sekali dalam kuadran pertama, dia dah lebih daripada 720 darjah kan. So setakat itulah ada 4 sudut saja untuk 2 theta. Tapi sebab soalan suruh cari theta, so kita bagi 2 je lah semua. So nilai theta yang kita cari adalah 30, 60, 210 dan 240. Okey, ada soalan nak tanya cikgu? So kamu, cikgu harap bila kamu tengok cikgu bagi tips-tips yang agak-agak sebelum ni kamu tak tahu, cikgu harap lepas ni kamu tahulah. Kamu tahulah nak guna kat mana. Ya. So kalau rasa perlu salin, salin lah. Okey, ada soalan tak untuk soalan nombor 4? Okey, kalau tak ada kita pergi ke nombor 5. Siapa yang dah cuba nombor 5? Tak ada yang cuba? Okey, tengok soalan. Dia suruh kamu express function itu kepada vertex form. Vertex form tu maksudnya apa? Vertex form tu apa benda? Yang A dalam kurungan X tolak H macam kuasa 2 tambah Q. X tolak apa? H. H kuasa 2 tambah K. K. Ini vertex form. Yang agak tak tahu, hari ni kena tahulah ini vertex form.
Okay, so dari vertex form ni apa maklumat kita boleh dapat? Axis of symmetry. Okay, kita boleh dapat axis of symmetry. Maximum and minimum point. Okay, so apakah axis of symmetry dia di sini? X tolak H tu dia sama dengan kosong. Okay, maka X sama dengan H. So itu dia punya axis of symmetry kan. Okay, lagi apa nilai apa kita boleh dapat lagi? K tu nilai apa? Or maximum value. Okay, maximum or minimum value adalah K. Okay, bila kita sebut value, nilai dia K sahaja. Tapi kalau maximum or minimum point, Coordinate. koordinat. So apa koordinat dia? HK. HK. Okay. A pula untuk menggambarkan apa? Shape of graph. Bentuk graf. Bentuk graf. Sama ada positif, negatif A tu, kalau positif kita dapat minimum graf kan? Sekejap negatif. Okay, sorry. Terbalik dah sikit pula. Sekejap. Kalau positif, dia akan dapat graf macam tu. So, dapat minimum. Graf minimum. Kalau negatif, graf dia macam tu. So, ini adalah graf maksimum. Okay. A tu untuk kita dapatkan dia graf minimum or graf maksimum. Okay. So, ini yang kamu kena tahulah. Okay, jadi kita nak tukarkan. Okay, kita kena tukarkan sebab soalan suruh kamu tukar ya. Express fx dalam vertex form. So, kamu kena tukar menjadi vertex form. So, daripada bentuk general form ni nak tukar jadi vertex form ni, kita kena guna apa? Completing the square. Completing this. Completing the square. Okay, kita akan guna completing the square. So, cuba follow step by step bagi faham. Okay, untuk kita buat completing the square, koefisien x squared tu mesti positif 1. Okay, dia mesti positif 1 baru kita boleh buat completing the square. So, untuk soalan ini, depan x squared tu negatif 4. So, macam mana kita nak jadikan depan x squared tu sebagai positif 1? Apa perlu kita buat? Bahagi negatif 1. Bahagi. Okey, kalau bahagi tak selesai masalah sebab bila bahagi dekat fx ini ada per negatif 4. Tak boleh bahagi. Dia kalau nak bahagi, kalau dia sama dengan kosong. Okey, barulah bila bahagi negatif 4 tetap kosong. Okey, yang ini sebab dia sama dengan fx, dia function. So kita kena buat apa? Letak negatif 1 kat luar, lepas tu buat kurungan. Letak negatif 1 kat luar, lepas tu buat kurungan. Okey, actually the correct word dia apa dia? Kita factorize lah, kan? Kita factorize kan, siapa nak duduk kat luar bracket? Negatif. Keluarkan negatif 4 tu sebab kita tak nak dia. Kita nak depan x squared kita positif 1. So kita keluarkan negatif 4 tu, letakkan dia di luar bracket. So tinggal x squared kat dalam. Okey, so negatif 4 kalau darab x squared ni dapat balik yang ni. Negatif 4 nak darab apa, nak dapat balik yang tu. Yang tengah. Negative Okey, x. negatif x. Negatif 4 darab apa, nak dapat positif 8. Negative 2. Negatif 2. Okey, kita factorizekan macam tu. Okey, supaya perkali depan x kita ada, depan x squared kita adalah positif 1. So bila dia dah positif 1, maka kita boleh buat completing the square untuk yang dalam bracket sahaja. Okey, negatif 4 masih ada kat luar, biarkan dia duduk di luar. So
negatif 4. Okey, macam mana kita nak buat completing the square? Kita tulis balik je kan? Tulis balik yang dua depan ni. Okey, tengok ya siapa yang tak ingat. Kita akan tulis semula saja dua yang depan itu. Iaitu x squared tolak x. Okey, salin semula. Okey. Kemudian dan tolak dua tu kita tulis kat belakang. Bagi sedikit jarak kat situ. So maksudnya bendanya benda yang sama. Masih ada x squared tolak x tolak 2. Okey. Jadi sekarang kita nak tambah sesuatu. Apa yang kita nak tambah adalah kita akan tambah b per a. Okey, kita akan tambah b per a kuasa 2 sebab kita tambah benda lain. So maksudnya kita kena tolak balik benda tu lah supaya dia jadi kosong. So maksudnya tak adalah berlaku apa-apa kat sini sebab masih kosong kat situ. So kita tak kacau yang asal. Okay, so B kita untuk soalan ni B kita berapa nilai? Negatif 1. Negatif 1. A kita berapa? 1. 1. Okay, so kita ambil lah B kita. Okay, tambah dengan B kita negatif 1. Negatif 1 per 1. Cikgu ni pun. 2A kan? B per 2A. So 2 darab 1 kan? Kuasa 2. Okay, so bila kita tambah benda baru, kita kena tolak benda yang sama. Negatif 1 per 2 darab 1 kuasa 2. So yang tengah ni hasil dia adalah kosong. Okay, negatif B per tambah B per 2A. So kita akan tolak dengan B per 2A juga. Kuasa 2 Okay, so bila kita dah tulis macam tu, 3 yang depan ni, okay, 3 yang depan itu adalah perfect square. Ini adalah perfect square. So bila dia perfect square, kita boleh tulis dia dalam bentuk perfect square lah. Negatif 4 dalam bracket. Okay, X. Tulis X. Okay, kemudian kamu ambil saja nilai yang dalam ni. Okay, nilai yang dalam tu adalah negatif 1 per 2. Betul tak? Okay, tulis saja di dalam bracket depan. Negatif 1 per 2. Okay, and then perfect square maksudnya kena ada kuasa 2 kat depan. Okay, lepas tu minus. Ni, masih minus. So yang ini kamu boleh cari nilai. Okay, negatif 1 over 2 squared adalah 1 over 4 kan. And then minus 2. Okay, boleh tak? Setakat tu faham tak? Faham. Okay, faham. Okay, jadi simplify. Negatif 4 darab dengan X tolak setengah kuasa 2 tambah 9 per, tolak 9 per 4 kan. Okay, so sekarang bila kita dah simplify, kita kena buka bracket balik semula lah. Okay, kita kena darab balik semula. So dia akan dapat negatif 4 darab X tolak setengah kuasa 2 tambah dengan 9. Okay, so therefore okay, kita dah dapat tunjukkan vertex form kita. Okay, tu dia suruh express ayat pertama. Terusnya hence, sketch the graph of function itu, dia kata. Okay,
So hence maksudnya seterusnya, maksudnya bila dia kata seterusnya, kita boleh guna maklumat yang kita dah cari ni. Okay, kita boleh guna maklumat yang kita dah cari ni. So apa maklumat yang kita ada di situ, kita terus dapat maklumat apa kat situ? Daripada vertex form tu, apa maklumat kita ada untuk graf kita nak lukis ni? Axis of symmetry. Okay, kamu nampak axis of symmetry dulu. Okay, boleh je. Axis of symmetry. Iaitu yang dalam bracket itu, dia mesti sama dengan kosong. Okay, supaya. Okay, kenapa yang bracket tu mesti sama dengan kosong? Yang ini mesti sama dengan kosong. Okay, sini maksimum value dia kan? Maksimum value dia berapa? Kosong. Kosong pasal apa pula ada? 4. Ni. Yang belakang tu kan? 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 9. 9. Okay, maksimum value dia 9. Maksudnya fx itu pada titik yang paling tinggi ni adalah fx dia adalah 9 kan? Betul tak? Betul. Y dia 9 kan pada titik tu. So untuk menjadi Y dia 9, yang ini, yang nombor depan ni kamu tengok adalah negatif 4 darab dengan bracket. Kan? Okay, negatif 4 darab dengan bracket kan? So untuk kita dapat fx sama dengan 9, semua ini mestilah bernilai kosong. Barulah fx tu sama dengan 9, barulah kita dapat titik maksimum. So untuk semua itu menjadi kosong, negatif 4 dah tidak kosong kan? So yang akan kosong adalah yang dalam bracket tu lah, iaitu x tolak setengah tu lah yang bernilai kosong. Baru kita boleh dapat pada titik berkenaan dia punya maximum value. So semua yang dalam bracket tu mesti sama dengan kosong. Baru kita boleh dapat maximum or minimum value. Sebab tu kita untuk cari axis of symmetry. Okay. So axis of symmetry kat situ kan. Pada titik maksimum kan. Okay. Maksudnya pada titik maksimum, x tolak setengah itu bernilai kosong. Sentiasa bernilai kosong. Ya, untuk axis of symmetry. So bila kita dapat x tolak setengah tu bernilai kosong, maka kita dapatlah axis of symmetry dia adalah x sama dengan 1/2. Faham tak? Ada nak tanya cikgu tak? Cikgu yang nak form vertex form tu kat mana dapat markah dia? Nak form vertex form. Okey, markah ya. Markah ni cikgu tak apa expert nak bagilah. Boleh tak nanti cikgu bagi kemudian? Cikgu akan bagi jalan kira ni kat cikgu Hadi untuk dia letak markah. Cikgu tunjuk kat kamu. Okay, hari tu ada yang cikgu janji nak tanya cikgu Hadi apa ya, lupa dah nak cakap kat kamu. Ada tak? Cikgu janji dengan kamu itu. Siapa tanya? Zulaika kot Kamu tanya cikgu apa ya? Okey. Kamu tanya cikgu benda ni. Sekejap, cikgu nak tunjuk. Sekejap lagi lupa pula. Okey, yang ni. Cuba tengok. Ingat tak? Itu, Zulaika tanya cikgu. Apa kamu tanya cikgu itu? Yang nak buat 1 point je. Maksudnya macam kita buat equation 1 tu kita buat-buat kita dah dapati dia pass through kan.
Lepas tu kita pun macam tak perlulah nak tunjuk point yang kedua punya pula. Tak boleh. Mesti kena tunjuk dua-dua. Barulah betul kita buktikan yang equation 1 tu lalu, equation 2 tu tak lalu. Tu Cikgu Hadi bagi tahu. Kalau kamu tak tunjuk, kamu tak dapat markah. Ya? So pembuktian kena buat dua-dua. Okey, so untuk yang markah, cikgu akan bagi kemudian. Cuma tolong ingatkan cikgu lah minta balik. Cikgu akan buat jalan kira dan bagi Cikgu Hadi untuk letakkan markah dan cikgu akan tunjuk kat kamu lah kat mana dia bagi markah Okay. Okay, next. Okay. So kita baru dapat axis of symmetry. Apa lagi maklumat kita boleh dapat? Apa lagi maklumat kita kena cari? Nilai A. Nilai A. Nilai A dah ada negatif 4 kan? Kita dah tahu graf maksimum. Sebab negatif, so graf dia masam ya. So maksudnya kita akan dapat graf maksimum. So maklumat yang seterusnya adalah maximum value lah. Tulis. Maksudnya bila nak jawab nanti tulis. Maximum value kita 9. So bila ada maximum value maka kita boleh cari kita punya maximum point. Tengah dengan tengah 9 kan? Faham tak yang tu? Faham. Okey, seterusnya kita kena cari apa lagi? Maklumat yang kena ada kat graf kita. X-intercept. Okey. So cari X-intercept. So macam mana nak cari X-intercept? Y sama kosong. Pada X-intercept nilai Y dia sama dengan kosong. Kan? So bila Y sama dengan kosong, maksudnya Fx tu sama dengan kosong. So kamu kena guna equation yang asal. Function yang asal ni untuk cari dia punya X-intercept. Okay, guna function asal tu ya. So maksudnya kita dapat negatif 4x squared plus 4x plus 8. Ini adalah sama dengan kosong. Okay, so bila kita nak factorize, apa yang kita kena tukar? Bila kita nak factorize, nombor yang duduk di depan x squared tu mesti positif. Okay, mesti positif. So sekarang depan x squared tu negatif 4. So kalau kamu tengok di situ kita boleh simplify dengan buat apa? Keluarkan negatif 4. Bahagikan. Yang ni tak apa. Kalau kamu tak mau factorize tak apa sebab dia ada sama dengan kosong. Yang ni kamu boleh bahagi dengan negatif 4 semua. Okay? Sebab bila kosong bagi negatif 4 kita dapat balik kosong. So maksudnya kalau kita bagi negatif 4 semua kita dapat ni lah. Sama dengan kosong kan? Yang ni boleh. Okay, kamu tak perlu tunjuk factorization. Kalau kamu tunjuk factorization pun betul, tak salah pun. Okay. So di sini kita factor lah. Okay, maka x sama dengan 2. Ataupun x sama dengan negatif 1. So ini kita punya x intercept. Okay, seterusnya kita kena cari apa lagi? Apa lagi kita kena cari? Y intercept. Okay, kita kena cari Y intercept. Okay, untuk cari Y intercept daripada equation asal tu X dia sama dengan kosong kan? Maka Y intercept dia adalah 8. Okay, Y intercept dia adalah 8. Okay, so kita dah ada semua dah ni. So maka kamu dah boleh lakarkan lah. Okay, maksudnya sekarang kamu boleh lakarkan secara lakaran dulu sebelum kamu lukis cantik. Sebelum kamu lukis cantik-cantik. Okay, kamu lakarkan dulu sebelum kamu lukis cantik-cantik. So maksudnya sekarang kita ada axis of symmetry kat situ. X sama dengan setengah. Kemudian okay, katalah kita ada x axis di situ.
So titik ini negatif 1 kan. Titik ni 2. Okay. So maksudnya y axis kita lalu kat mana? Ini kan lebih kurang. X axis, y axis. So sini berapa? Ini berapa? 8. 8. 8. Ini pula 9. 9. Okay. So kita letaklah maksimum point kita tu setengah 9 dekat dalam rajah. Biar nampak semua maklumat. Maksudnya nampak axis of symmetry, nampak maximum point, ada y-intercept, ada x-intercept, lengkap semua maklumat ada dalam rajah. Okay. Bila dah lakar macam ni barulah kamu lukis cantik-cantik lah biar nampak kemas. Ya, yang ni hanya lakaran, kita nak tentukan kedudukan dia punya axis kan. So bila dah dapat kedudukan tu, kamu boleh lukis dengan lebih elok lah, dengan lebih kemas. Okay, so lengkap lah. Kita dah jawab soalan yang dia suruh kamu lukis graf. So proses dia macam tu lah. Okay. Ada soalan nak tanya cikgu? Okay, pemakahan nanti cikgu bagi kemudian. Okay, ada soalan lain nak tanya cikgu? Cikgu. Tak ada. Tak ada. Okay, kalau tak ada kita pergi ke nombor 6. Okay, ini soalan melibatkan permutation. Okay, cuba kita tengok soalan dia. Okay, 4 boys and 3 girls are to be seated in a row. Calculate the possible number of arrangement if, okay, the boys and girls have to be seated alternately. Maksudnya kita nak susun ada berapa tempat duduk ni? Ada 7 tempat duduk kan? Betul. Dan kita mesti susun selang-seli antara lelaki dan perempuan. Kita ada 4 lelaki dan 3 perempuan. So maksudnya yang mula-mula sekali mestilah lelaki lah kan? Okay, so maksudnya, okay, untuk lelaki dulu, okay, kita tengok lelaki dulu. Kita nak susun dia, ada 4 tempat yang kita kena letak kan. Okay, maksudnya 4 lelaki, kita nak susun dia 4 tempat. So kita 4x4 lah. Banyak mana susunan tu. Okay, kemudian darabkan dengan yang perempuan. Yang perempuan ada 3 perempuan dan 3 tempat kita nak susun. So 3x3. Okay, so di sini 4 faktorial darab dengan 3 faktorial. So jawapan kita dapat berapa? 144. 144. Okay, 144 susunan dia yang kita boleh bentuk lah. Okay, yang B pula. Okay, tengok yang B pula. All boys have to be seated together. Maksudnya yang lelaki 4 orang tu kita nak dia orang duduk dekat-dekat. Okay, dia orang duduk dekat-dekat. Kemudian ada lagi 3 yang perempuan. Ataupun kita susun macam ni, girls
Itu yang dimaksudkan. Ataupun dia boleh duduk dekat ni, dia boleh duduk dekat ni. Okey. So kalau kamu tengok di sini, secara umumnya kalau kita anggap yang lelaki tu sebagai satu grup, dia kita kena kumpulkan dia sebagai satu grup. Bila kita nak susun dia dengan perempuan, so kita ada 4 tempat kan? 1, 2, 3, 4. Okay, so dia adalah 4P4. Okay, kemudian bila walaupun kita dah susun 4 tempat tu, di dalam grup lelaki ini sahaja pula kita kena susun juga. Di dalam grup antara lelaki-lelaki tu pun kita kena susun juga. So maksudnya masih 4P4. Okay, so dapatlah 4 faktorial darab 4 faktorial. So susunan yang kita boleh bentuk adalah 5, 7, 6. Okey, kemudian yang C pula, dia kata a girl has to be seated at the center. So 7 orang tadi. So yang tengah ni mesti girl. Okey, so yang tengah mesti girl dan yang lain ni yang 6 lagi tempat ni tak kisah. Ya, tak kisah susunan dia antara girls ke boys ke. So yang tengah saja girls. So kemungkinan yang tengah daripada 3 perempuan kita nak susun satu kan. Okay. Kemudian tu memang duduk di tengah. Jadi kita ada 6 lagi. 6 lagi tempat ni kita boleh susun antara 6 orang tu lah. Okay. So 6P6. Okay. So kalau dekat sini kita dapat 3P1 darab dengan 6 factorial. So di sini kita dapat susunan yang kita boleh buat adalah 2106. Okay. Itu soalan yang melibatkan permutation. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya nombor 7. Okey, ini adalah soalan binomial ya. Soalan binomial. So dia kata X2 represent the number of long LED light bulb which have a lifespan of less than 9 months. Itu X. It is given that the probability of the lifespan of the long light bulb which are less than 9 months is P. Maksudnya kita ada P untuk probability bagi lampu yang less than 9 months tu. Maksudnya dia punya sebaliknya tu kawan dia, padanan dia apa? Kalau probability dia P, satu lagi adalah 1 tolak P. 1 tolak P. 1 tolak P. Okay. Okey, soalan suruh kita cari yang A, find the value of P. So kita ada beberapa value kat sini yang kita tahu dia punya probability. Okey, yang pertama adalah yang ni. Itu apa maksud tu kalau graf macam tu tu? Dia adalah probability kepada X bernilai kosong kan? Probability dia adalah 1/64. Okey, yang ni pula. Itu adalah probability apa pula? X sama dengan 1.
Probability bagi X sama dengan 1. Probability dia adalah 9/64. Okey, yang ni. Probability bagi X sama dengan 2. Nilai dia adalah K. Dan ini pula. Probability bagi X sama dengan 3. Nilai dia juga adalah K. So kalau kita tambah semua, kita akan dapat berapa? 1/64 tu kalau tambah dengan 9/64 tambah dengan K tambah dengan K, ini adalah 1 kan? Faham tak yang tu? Faham. Okey. Okey, sekarang kita nak cari nilai P dulu ya, bukan nak cari nilai K, kita nak cari nilai P dulu. So nak cari nilai P, probability yang kita boleh guna adalah dua ni lah. Okay, dua probability tu kita boleh guna. Cuma sekarang sebab kita tak tahu nilai P ya, so kita tak tahu nilai P, maka kita pilihlah yang probability X tu sama dengan kosong supaya kita boleh power P tu menjadi kosong. Okey, contohnya maksudnya kita tahu kat sini kita nak ambil P X sama dengan kosong sama dengan 1/64. So P X sama dengan kosong itu dalam bentuk formula dia sama dengan apa? Sampel kita ada 3 kan? Ni formula ni pakai. Ni. Okay. So maksudnya N kita 3. Kita C kosong, 3C kosong, P kuasa kosong dan 1 tolak P kuasa 3. Betul tak? Okey, 3C kosong berapa nilai? Satu. Okey, 1. P kosong kosong? Satu. Kenapa lambat kamu jawab P kosong kosong ya? Apa saja nombor kuasa kosong adalah 1. Okay, and then darab dengan 1 minus P power 3, ini adalah 1/64. So maksudnya kita dapat di sini 1 minus P power 3 adalah 1/64. So macam mana kita nak cari P? Square root. Square cube. Cube root. Cube root. Okay, so 1 minus P adalah cube root bagi 1/64. Ini adalah 1/4. Kan? So itu adalah 1 tolak P. Maksudnya kalau kita nak cari P, dia adalah 1 tolak 1/4. Maksudnya P bernilai 3/4. Okay. Dapatlah nilai P. Okay, so dapat yang A. So sekarang dia nak kamu cari K. So boleh guna yang ni lah, sifat yang ni tadi. Nak cari K. So 2K sama dengan 1 tolak 1/64 tolak 9/64. So kalau kamu kira dapat berapa tu? K sama dengan tengah daripada 1 tolak 60. So, kamu akan dapat jawapan dia 27/64. Okay,
Cuba kira. Okay. So yang C pula, dia suruh kamu calculate the number of long light bulb which are still functioning after 9 months. Okay, yang less than 9 months tadi probability dia adalah P kan. So maksudnya after 9 months tu probability dia adalah Q lah. So kalau P kita 3/4, Q kita adalah 1/4. Okay. So maksudnya number of light daripada 20 tu yang masih berfungsi selepas 9 bulan adalah 1/4 darab 25. Okay. Okay, so habis untuk yang satu set lah. So ada satu set lagi kan untuk self practice. Jadi cikgu harap kamu boleh cuba sebab minggu depan kita akan discuss soalan lain. Okey, cikgu akan bagi kamu present boleh minggu depan soalan ni. So maksudnya sambung daripada siapa itu last present itu? Lailatul ya? Sambung daripada Lailatul. Maksudnya yalah. Maksudnya Nazhan dan seterusnya lah. Okey. Cikgu akan bagi nama nanti. Siapa yang nak present yang mana. Yang self practice ni. Okey, soalan self practice ni. So soalan dia sama lebih kurang dengan yang kita dah discuss tadi. Nombor 1 progression macam itulah ya. Cikgu Satira ada susun soalan yang lebih kurang sama. So kamu boleh tengok kepada yang kita dah discuss tadi lah untuk kamu cari jawapan. Okay. So next week. Okay. Untuk yang first lesson kita akan cikgu nak kamu bentang lah. So pastikan kamu buat siap. Bentang and then kita akan discuss kemungkinan besar soalan part C ya. Minggu depan tengoklah kita dapat lagi soalan dia. Okay. So ada apa-apa soalan nak tanya cikgu? Ada tak ada? Cikgu, soalan raya nanti form 4, form 5 masuk. Okay. Memang form 4, form 5 lah. Untuk admaths memang form 4, form 5. Kalau untuk mock maths dia dari form 1 kan. Untuk admaths memang form 4, form 5 lah yang kamu belajar start daripada tajuk function dan seterusnya lah. Okey, soalan lain? Tak ada? Okey, so kalau tak ada, cikgu akan tamatkan rujuk grup kelas nanti ya untuk cikgu bagi tahu siapa present yang nombor mana. Okey. So kalau tak ada apa itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu.